Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada murid-murid tahun 3. Anda bersama saya, Cikgu Farhan, bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Okey, untuk minggu yang pertama ini, apa yang anda akan belajar bersama saya adalah kemahiran imbangan. Kemahiran ini berada di bawah kumpulan gimnastik asas. Okey, kita perhatikan slide yang telah pun saya sediakan. Okey. Aspek satu, kemahiran pergerakan, dia berada di dalam domain psikomotor. Untuk standard kandungan 1.1 melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. Maksud dia, murid-murid perlulah mengawal badan murid-murid ketika melakukan imbangan. Dan juga perlulah melakukan sokongan supaya tidak terjatuh semasa melakukan imbangan. Untuk standard pembelajaran, kita ada dua. Yang pertama adalah melakukan imbangan dinamik jambatan panjang atau nama lain dia long bridge dan kereta sorong. Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara berpasangan. Okey, secara berpasangan ataupun kita melakukan tugu sebenarnya. Okey? Anda masih bersama saya? Okey, untuk imbangan teguh, kita kat sini kita gunakan contoh Nazmi dan rakan-rakan ya. Okey. Najmi dan rakan-rakan sedang belajar kemahiran imbangan. Mereka perlu mengawal posisi tubuh di atas tapak sokongan. Okey, maksudnya badan dia tu macam mana dia lakukan imbangan disokong oleh tapak sokongan. Okey, mari lakukan kemahiran imbangan tersebut. Okey, murid-murid boleh turut serta melakukan imbangan ini ya. Okey, untuk imbangan kita ada dua jenis imbangan iaitu imbangan statik dan juga imbangan dinamik. Imbangan statik ni adalah imbangan di mana tapak sokongan tidak bergerak. Seperti yang kita lihat di dalam video ini, adik ini kita panggil dia Najmi tadi sedang melakukan imbangan dekam. Dia menggunakan tapak tangan sebagai sokongan dia. Ya, dia angkat kaki dia, terapung. Okey, imbangan dinamik yang kedua, maafkan saya, imbangan statik yang kedua adalah imbangan V berkembar seperti yang dilakukan oleh dua orang murid ni. Dia tengok bentuk V, bentuk badan dia jadi V. Okey, adik-adik, anak-anak, murid-murid boleh lakukan sama ada dengan adik-beradik kamu ataupun boleh minta tolong mak ayah kamu untuk lakukan imbangan V. Buat bersama pasangan, maksudnya dengan bantuan orang lain. Okey, yang ketiga adalah imbangan skala. Okey, imbangan skala ni kita perhatikan dia menggunakan satu kaki saja. Satu kaki diangkat ke belakang. Satu kaki sebagai tapak sokongan. Okey, tangan direndahkan badan direndahkan ke hadapan, tangan diangkat. Ini boleh buat seorang ataupun bersama pasangan. Kalau buat berdua lagi cantik. Boleh ajak adik-adik kamu atau akak abang kamu ataupun ibu bapa kamu buat sekali bersama-sama. Ini yang paling susah ni. Dikenali sebagai imbangan bertingkat. Okey, imbangan bertingkat ni kamu boleh lihat murid-murid ada menggunakan dua orang menggunakan dua orang, satu yang kaki dia di lantai, satu lagi yang kaki berada di atas lutut pasangan dia. Tangan tu dipegang untuk menyokong supaya tidak jatuh. Perlu lakukannya secara berhati-hati. Itu untuk imbangan statik. Okey, sekarang kita pergi kepada imbangan yang kedua yang seperti saya katakan tadi iaitu imbangan dinamik.
Ini yang saya katakan tadi berada dalam kita punya ni objektif kita. Murid-murid perlu lakukan jambatan panjang iaitu long bridge. Macam mana? Okey, kaki tu lurus ke belakang. Okey, tangan bergerak ke depan. Okey, seperti merangkak tetapi kaki lurus di belakang. Okey, mula-mula tangan berada di kamu seperti meniarap, tangan kamu ditahan, badan kamu ditahan oleh menggunakan tangan, kemudian tangan perlahan-lahan pergi ke hadapan. Itu adalah aktiviti imbangan dinamik yang dipanggil sebagai jambatan panjang ataupun long bridge. Ini boleh buat seorang. Ini aktiviti yang biasanya saya akan minta kamu buat kalau kita berada di sekolah. Imbangan dinamik, permainan aktiviti kereta sorong. Aktiviti ini memerlukan 2 orang, ya, sebab satu orang akan menjadi tukang pegang dan seorang lagi akan membuat imbangan menggunakan tangan. Okey, tangan sebagai sokongan untuk bergerak ke hadapan, orang belakang kepit kaki dia dekat di sisi badan kamu dan bergerak mengikut orang depan. Seperti permainan kereta sorong. Ini dia adalah imbangan yang paling susah sekali. Untuk melakukan imbangan ini perlulah pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Kalau saya buat benda ni, kita akan menggunakan menggunakan alas tilam gimnasium supaya kamu tidak tercedera kalau jatuh. Ini cara dia, ada 3 langkah. Ada 2 langkah. Di sini kita lihat, letakkan kedua-dua belah tapak tangan di atas lantai. Tangan kamu letak kat lantai. Lejang kedua-dua kaki ke atas. Kaki kamu luruskan, tolak ke atas. Dan seorang lagi yang berada sebagai sokongan, dia akan tangkap kaki kamu supaya kamu dapat membuat handstand. Imbangan menggunakan tangan. Ini adalah imbangan songsang. Kenapa songsang? Kepala berada di bawah, kaki berada di atas. Untuk ansur maju dia, ulang lakuan lejang berulang kali sehingga kamu yakin melakukan imbangan tanpa dengan sokongan. Ini antara aktiviti yang menarik sebenarnya yang kamu akan pelajari bersama saya kalau kita bersemuka. Tapi tak dapat bersemuka, tak apa, kamu boleh lakukan aktiviti ini bersama dengan ibu dan ataupun ayah kamu. Pastikan yang untuk menahan tu, untuk memberikan sokongan tu, dia bersedia untuk tangkap kaki kamu ketika kamu melejangkan kaki-kaki kamu ke atas. Ini tengok gambar ini. Gambar apabila kaki kamu berada di atas dengan sokongan daripada pasangan. Apabila kamu dah dapat buat ni, kekalkan lakuan imbangan dirian tangan. Itu saja kelas kita untuk pendidikan jasmani pada hari ini untuk minggu yang pertama. Saya harap anda dapat menyaksikan video ini daripada awal sehingga akhir dan faham beberapa jenis imbangan dan cuba lakukannya sendiri di rumah. Kalau imbangan tu susah, pastikan dengan pemantauan ibu dan bapa kamu. Itu saja. Kekal berada di rumah. Stay safe. Kita fight COVID bersama-sama. Assalamualaikum.